Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, saya Nur Azmira Elina binti Rosmaini. Nombor ID matrik saya 2108100069. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa mesej tentang isu yang semakin hangat diperkatakan kebelakangan ini, iaitu isu pembuangan bayi. Pada pendapat para hadirin sekalian, apakah punca utama berlakunya perkara terkutuk ini? Pembuangan bayi biasanya melibatkan golongan remaja yang bertindak terburu-buru ketika mengambil sesuatu tindakan. Mereka tidak sedar kesan terhadap perbuatan tersebut. Hal ini bukan sahaja menyusahkan mereka, namun akan menyusahkan pelbagai pihak kerana ianya akan mencalarkan imej negara kita kerana negara kita merupakan negara yang majoritinya beragama Islam. Hampir 90% kes pembuangan bayi ini melibatkan remaja yang beragama Islam. Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan mendalami kemelut ini dengan lebih mendalam? Rata-ratanya berkata bahawa kes ini berlaku akibat kurangnya didikan agama dalam remaja kita. Hal ini mungkin dikaitkan dengan kekurangan didikan serta perhatian ibu bapa seiring dengan impak kemodenan yang melanda negara pada masa kini. Mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dan tebal dalam diri mereka sehingga menjadi hamba nafsu semata-mata. Mereka terdorong melakukan perkara ini lantaran tidak dapat membezakan antara hak dan juga batil. Kesannya, banyak anak luar nikah yang lahir dan akibatnya bayi yang tidak berdosa itu dibuang demi menutup malu dengan perbuatan sedemikian. Selain itu, sifat masyarakat pada masa kini yang suka menghukum tanpa usul periksa memainkan peranan yang besar terhadap kes pembuangan bayi ini berlaku. Rata-rata mereka menganggap bahawa wanita yang mengandung tanpa suami ini sebagai pelaku kesalahan tanpa menimbang keadaan yang menjurus kemelut itu berlaku. Tidak semua perempuan mengandung anak luar nikah ini tanpa kerelaan hati sendiri. Kemungkinan besar mereka mengandung disebabkan tindakan segelintir manusia yang durjana sehingga sanggup merokok gadis yang tidak berdosa. Dalam hal ini, wajarkah remaja tersebut dipersalahkan hanya kerana perbuatan manusia yang tidak berhati itu? Seharusnya kita bersimpati dengan nasib mereka dan memberikan kata-kata semangat kepada mereka. Namun, apabila segelintir ahli masyarakat kita yang suka menunding jari kepada sesengah pihak remaja tanpa meneliti punca yang menjadi permasalahan ini, oleh itu sikap masyarakat sebeginilah yang menjadi pemangkin gejala ini semakin parah dari hari ke hari. Sebelum kudis menjadi tokak, kemelut remaja ini haruslah diatasi dengan kadar segera. Kita tidak seharusnya mendompang dagu tetapi perlu memainkan peranan yang proaktif demi menangani masalah ini kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Salah satu langkah yang dapat kita ambil ialah semua lapisan masyarakat hendaklah diberi pendidikan keibubapaan melalui pelbagai program. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan buah fikiran mengenai alam perkahwinan yang sah terhadap masyarakat. Perkara ini perlu serta wajib ditekankan kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya golongan remaja. Contohnya, program pendidikan keibubapaan perlu diadakan untuk mendidik remaja tentang perkara yang perlu diamalkan dalam kehidupan berkeluarga. Tegasnya, orang ramai perlu diberikan kesedaran tentang kesan buruk aktiviti pembuangan bayi ini. Langkah seterusnya, pesalah yang disabitkan dengan kesalahan berzina atau kes rogol perlu dikenakan hukuman yang berat. Perogol atau orang yang mencabut kehormatan wanita merupakan manusia yang tidak berberi kemanusiaan dan mereka perlu dijatuhi hukuman yang berat supaya dapat memberi peringatan kepada orang lain. Perkara inilah yang menyebabkan wanita-wanita yang kehilangan harga diri yang mengandung anak luar nikah terpaksa menanggung malu seorang diri sepanjang hayatnya dan mula melakukan pelbagai perkara yang menyakiti diri sendiri. Perkara ini juga akan menconteng arang ke muka ahli keluarga mangsa. Oleh sebab itu, undang-undang perlu diperketatkan supaya mereka berasa serik atau takut untuk melanggar hukum agama.
Hal ini dapat mengurangkan atau membantras terus jenayah pembuangan bayi di negara kita. Kesimpulannya, masalah pembuangan bayi ini dipengaruhi pelbagai faktor yang mempunyai pendekatan yang tersendiri. Harapan saya agar semua pihak saling bekerjasama antara satu sama lain untuk menyelesaikan dan mengurangkan permasalahan kes pembuangan bayi ini agar dapat membersihkan nama negara kita semula. Wawasan 20-20 negara akan sukar dicapai kerana negara masih lagi terpalit dengan isu sedemikian. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membendung masalah ini supaya dapat menyelamatkan ribuan nyawa yang tidak berdosa dan memberikan peluang hidup kepada mereka. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Duduk sendiri di teman kenangan, mengenang silat sendiri kecundang. Meruntun sedih bertanya alasan, sanggup lahir kemudian dibuang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.